Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kita sama-sama lagi untuk teruskan pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar pelajaran ke-24. Tajuknya ialah qanaah hiasan peribadi. Kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran bagi tajuk ini, iaitu mempelajari maksud dan dalil qanaah. Yang kedua, memahami ciri-ciri sifat qanaah. Yang ketiga, mengetahui salah faham tentang qanaah. Yang keempatnya dan kelima, menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baiklah, kita teruskan dengan makna qanaah. Qanaah yang dari sudut bahasa memberi makna redha. Dari sudut istilah, berasa cukup dan redha dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Makna merasa cukup dengan apa yang telah pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang lain, sebenarnya orang yang mempunyai sifat qanaah ini, mereka tidak gelisah. Mereka tidak rasa susah hati walaupun kadang-kala rezeki mereka sempit, rezeki mereka sedikit. Kenapa? Kerana mereka mempunyai sifat qanaah yang tersemat di dalam hati mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sesungguhnya berjayalah orang yang memeluk Islam dan dikurniakan rezeki yang mencukupi dan Allah menjadikannya redha dengan nikmat pemberiannya. Walaupun dia redha dengan nikmat pemberian Allah SWT, itu bukan bermakna dia malas untuk berusaha. Dia tetap rajin berusaha. Cuma apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala padanya, dengan usaha yang diusahakannya itu, pekerjaan yang diusahakannya itu, apa yang dia dapat, maka ia redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Rasulullah SAW bersabda juga, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah dengan kaya jiwa, hati yang selalu berasa cukup. Maknanya ialah, kadang-kala ada orang yang diberikan rezeki yang banyak, harta yang melimpah luah, tetapi dia tidak mempunyai sifat qanaah dalam diri. Dengan itu, dia tetap merasakan hartanya itu tidak cukup. Dia tetap juga berkeluh kesah, mencari sedaya yang mungkin sehingga mengorbankan akhiratnya kerana ingin mengejar harta-harta tersebut. Inilah yang kita katakan bahawa seorang itu tidak mempunyai sifat qanaah. Namun jika seorang itu berusaha dengan gigih, kemudian ia diberikan harta yang melimpah ruah, dan dia juga meneruskan usahanya, dalam masa yang sama dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lupa untuk bersedekah, dia tidak lupa kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diterimanya dengan redha, maka inilah kita maksudkan ia dengan sifat qanaah yang ada dalam diri seseorang. Contoh sifat qanaah Rasulullah SAW. Sayyidina Umar pernah menemui Nabi berbaring di atas tikar daun tanpa beralaskan apa-apa hingga berbekas badan baginda. Maknanya Rasulullah SAW tidur di atas suatu hamparan yang tidak empuk. Rasulullah tidur di atas satu hamparan yang kasar sehingga berbekas pada kulit badan baginda SAW. Lalu Sayyidina Umar menangis, bertanya baginda, "Mengapa kamu?" Lalu Sayyidina Umar menangis, lalu Nabi bertanya, "Mengapa kamu menangis, wahai Ibnu Khattab?" Lalu, "Wahai Rasulullah," Sayyidina Umar berkata, "Wahai Rasulullah, Kisra dan juga Kaisar." Kisra dan juga Kaisar, dua raja yang masyhur di zaman itu, menetap di istana megah. "Adakah begini keadaanmu, wahai Rasulullah?" Lantas baginda menjawab, "Tidakkah engkau redha bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat?"
Maknanya ialah jika Rasulullah SAW inginkan kekayaan, Rasulullah boleh dapatkannya. Tetapi sifat qanaah, sifat terendah diri yang ada baginda Nabi SAW menjadikan baginda redha dengan apa yang diperolehi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, tetap juga ada usaha-usaha daripada Rasulullah SAW untuk menampung perbelanjaan keluarga baginda Nabi SAW. Contoh kedua bagi sifat qanaah Rasulullah SAW, Rasulullah sekeluarga tidak pernah kenyang makan roti yang diperbuat daripada gandum halus selama 2 hari berturut-turut. Di sini Ustaz buat sedikit pembetulan yang ada mungkin dalam buku teks dinyatakan Rasulullah tidak pernah makan daripada roti daripada gandum yang halus. Tak pernah makan. Itu mungkin tidak berlaku. Rasulullah bukan tak pernah makan, Rasulullah makan, tetapi ia tidak pernah dimakan oleh Rasul sampai peringkat boleh makan 2 hari. Hari ni ada, esok ada. Macam di rumah kita, kita makan makanan yang bagus, hari ni makanan bagus, esok makanan bagus, lusa makanan bagus, berbulan-bulan, bertahun-tahun makanan yang bagus-bagus sahaja yang ada di rumah kita. Akan tetapi keluarga baginda Nabi SAW tidak pernah kenyang makan roti yang dibuat dari gandum yang halus, gandum yang elok. Selama 2 hari berturut-turut pun tak pernah. Usahakan 3, 4, 5, seminggu, sebulan, setahun. 2 hari berturut-turut pun tidak pernah. Apabila Sayyidina Aisyah ditanya apakah yang menjadi makanan kalian, lantas beliau menjawab 2 benda hitam, disebutkan dengan al-aswadan. Kemudian ada di kalangan sahabat yang bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan aswadan? Maka dijawab iaitu kurma dan air. Wallahu alam, kurma Ustaz nampak di situ maknanya adalah ciri kehitaman yang ada pada kurma, namun Ustaz tak dapat untuk menjelaskan apakah yang dimaksudkan. Kenapa air itu juga dimasukkan dalam kategori aswadan ataupun 2 benda hitam. InsyaAllah jika berkelapangan di lain waktu, jika terdapat maklumat yang baru, Ustaz akan kongsikan dengan para penonton sekalian. Ciri sifat qanaah. Okey, beriman dengan sesungguhnya bahawa Allah bersifat Ar-Razzaq. Allah itu yang memberi rezeki. Dan apa yang dirizkikan oleh Allah, itulah yang kita terima. Tapi kena ingat, tetap kena berusaha. Sentiasa bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada sifat qanaah, dia sentiasa bersyukur. Dapat sikit syukur, dapat banyak pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa bersabar dan redha dengan ketentuan Allah, khususnya kalau rezekinya sedikit, maka dia sabar dan redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah terhadap dirinya. Hidup secara sederhana dan tidak boros. Hidup secara sederhana dan tidak boros. Maknanya walaupun kemungkinan dia ada harta yang banyak, tetapi dia memilih untuk hidup sederhana. Harta yang banyak itu diguna untuk membantu, untuk bersedekah kepada fakir miskin. Seterusnya, orang itu ciri hidupnya ialah sentiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup. Dia sentiasa berusaha nak suruh keadaan keluarganya, dirinya itu, ekonominya menjadi lebih baik. Selalu bertawakal kepada Allah. Selepas usahanya, maka dia bertawakal kepada Allah SWT. Dan yang terakhir di sini, tidak iri hati terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Kan ini di antara ciri sifat qanaah yang ada pada diri seseorang. Kemudian kita lihat kepada prisma ilmu. Qanaah Rasulullah SAW. Baginda mampu menjadi kaya, tetapi baginda tidak mahu. Jibril pernah datang bertanya kepada Rasulullah nak tukarkan bukit-bukit jadi emas supaya ia menjadi harta kepada Rasulullah, tapi Rasulullah menolaknya. Baginda sentiasa mendidik anggota keluarga baginda agar bersifat qanaah, agar bersifat memadai ataupun redha dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda sentiasa mengutamakan kepentingan orang lain berbanding dengan kepentingan diri dan keluarga baginda sendiri. Rasulullah SAW sentiasa mementingkan kepentingan umat Islam berbanding dengan diri dan juga keluarga baginda Rasulullah SAW sendiri. Kita lihat pula salah faham tentang qanaah.
Ada yang berqanaah dengan menyatakan, dengan memahami bahawa tidak menderma atau bersedekah dengan alasan belum jadi kaya. Mereka tak nak bersedekah kerana mereka kata mereka pun miskin. Mereka nak tunggu kaya dulu baru nak bersedekah. Ini konsep yang salah. Sepatutnya kita bersedekah sehingga kita jadi kaya. Bukan tunggu kaya dulu baru kita bersedekah. Yang kedua, malas berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan alasan sudah suratan takdir. Ini dia malas nak usaha. Menyangka bahawa apa yang diperoleh itu sudah takdir Allah. Kalau usaha pun dah tak boleh apa-apa dah. Jadi ini salah faham tentang sifat qanaah. Orang yang mempunyai sifat qanaah, dia tak berhenti berusaha, tetapi dia tetap redha dengan apa sahaja yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada dirinya. Yang ketiga, tidak berusaha memberikan sumbangan kepada negara. Sebaliknya memikirkan tentang sumbangan negara terhadap kita. Sumbangan negara terhadap dia. Apa yang negara nak bagi dengan dia. Sedangkan dia tidak pernah fikir apa yang dia nak sumbangkan kepada negara. Dalam apa-apa jua bidang atau dalam apa-apa jua keadaan yang dilalui dalam kehidupannya. Baik, hikmah bersifat qanaah. Pertama, kehidupan menjadi tenang dan tenteram. Ialah bila mana kita redha dengan apa yang dikurniakan oleh Allah SWT, maka kita akan jadi tenang. Yang kedua, kemuliaan diri terpelihara. Macam mana kemuliaan diri terpelihara? Orang yang bersifat qanaah, dia tak ada sifat tamak, dia tak ada sifat dengki kepada orang lain. Maka dia mencari rezeki dengan penuh keikhlasan dan dia menerima apa yang telah pun ditentukan diberikan oleh Allah kepadanya tanpa ada rasa tak senang. Yang ketiga, memupuk sifat sabar dan syukur. Walaupun dah usaha tapi tak dapat, dia tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah SWT. Yang keempat, kasih sayang sesama anggota masyarakat menjadi erat. Dia sentiasa tak ada perasaan dengki dengan orang lain. Maka dengan itu mudah untuk memupuk rasa kasih sayang di antara anggota dalam masyarakat. Soalan kebat. Amir berasa puas dan cukup dengan pendapatan yang diperolehinya. Dia berasa tidak perlu berusaha untuk menambah hartanya atau untuk menambah pendapatannya. Kemukakan hujah anda terhadap situasi di atas. Baik, jawapan yang Ustaz sediakan, tindakan Amir adalah salah kerana Islam mengajak umatnya supaya memajukan diri dalam semua bidang. Kesannya orang yang kaya dapat membantu golongan yang memerlukan. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa berusaha dan bertawakal kepada Allah agar hidup lebih diberkati. Sebagai penutup, sila klik di bahagian bawah, di bahagian deskripsi bawah video ini untuk jawab soalan yang telah pun Ustaz sediakan. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.